Assalamualaikum kepada Dr. Muhammad Amir bin Wan Harun dan Profesor Madya Dr. Atiqullah bin Haji Abdullah. Saya Wan Siti Salsabila binti Wan Muhammad Syukri bersama rakan pembentang Atrah Azhani binti Ahmad Rizal dan Wan Nur Kamarina binti Wan Husin yang membentangkan tajuk kedua iaitu kriteria pemilihan pasangan melalui media sosial dalam merealisasikan kriteria beragama dalam perkahwinan. Untuk kursus HIS 224 Institusi Kekeluargaan Islam untuk minggu yang ke-12. Untuk isi yang pertama iaitu kriteria pemilihan pasangan berasaskan Al-Quran dan Hadis. Terdapat pelbagai kriteria yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Hadis tidak kira untuk perempuan atau lelaki yang boleh dijadikan sebagai rujukan kepada umat Islam sebagai panduan untuk mencari pasangan hidup. Pasangan hidup merupakan seseorang yang akan menjadi pendamping hidup, sahabat, tempat meluahkan perasaan dan peneman sehidup dan semati kita. Oleh itu, kita mestilah mencari pasangan yang sesuai dan terbaik buat kita berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Berikut merupakan beberapa kriteria pemilihan pasangan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Yang pertama adalah mencari pasangan yang sama jenis berdasarkan Surah Ar-Rum ayat ke-21, dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dia jadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian, itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Jadi untuk masuk ayat tersebut, pasangan hidup kita merupakan tempat kita untuk berkasih sayang antara satu sama lain. Jadi, pasangan kita mestilah berbeza jantina, iaitu lelaki dan perempuan, untuk meningkatkan lagi rasa sayang dan tanggungjawab antara satu sama lain. Yang kedua adalah mencari pasangan yang sama agama. Berdasarkan surah Al-Baqarah ayat ke-21, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi, kita perlulah mencari pasangan hidup yang sama agama, yang taat kepada perintah Allah Subhanahu Taala. Ini adalah kerana apabila suami isteri berbeza agama, maka dikhawatirkan akan menimbulkan konflik yang boleh meruntuhkan institusi keluarga tersebut. Kriteria ketiga berdasarkan Al-Quran adalah menjaga kehormatan dan kesucian calon suami dan isteri. Berdasarkan surah An-Nur ayat ketiga, pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik, dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan lelaki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. Berdasarkan ayat tersebut, Allah mengharamkan orang-orang mukmin daripada melakukan perbuatan zina dan mengahwini pelacur-pelacur atau mengahwinkan wanita yang menjaga kehormatannya dengan lelaki yang melacur. Ini adalah kerana tidak lepas kemungkinan bahawa mereka tidak berpegang kepada rukun Allah dan sunnah Rasulnya, dan tidak ada yang seperti itu kecuali orang musyrik. Yang keempat, tidak digalakkan untuk menikah dengan keluarga terdekat berdasarkan surah An-Nisa ayat ke-22, dan janganlah kamu kahwini wanita-wanita yang telah dikahwini oleh ayahmu kecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan ini amat keji dan dibenci oleh Allah dan seburuk jalan yang ditempuh. Berdasarkan ayat tersebut, menikah dengan keluarga terdekat ada baiknya, iaitu dapat mengeratkan lagi hubungan keluarga. Tetapi pernikahan seperti ini juga akan menimbulkan keretakan dan putusnya hubungan apabila terjadi perselisihan faham dan pertengkaran antara suami dan isteri yang juga akan melibatkan keluarga. Kriteria yang kelima adalah pasangan yang ingin mempercepatkan perkahwinan. Berdasarkan surah An-Nur ayat ke-24, dan kahwinkanlah kamu dengan orang-orang bujang lelaki dan perempuan dari kalangan kamu, dan orang-orang yang soleh dari hamba-hamba kamu lelaki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kekayaan kepada mereka dari limpah kurnianya, kerana Allah Maha Luas rahmatnya dan limpah kurnianya, lagi Maha mengetahui. Jadi maksud ayat ini menyatakan bahawa bagaimana untuk mengelakkan daripada melakukan zina, iaitu mempunyai pasangan hidup, iaitu segera berkahwin untuk mengelakkan daripada berlakunya zina. Seterusnya yang keenam, jangan berkahwin dengan pasangan yang melakukan syirik.
Berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 221, bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu dalam ayat ini bahawa jangan berkahwin dengan mereka yang melakukan zina walaupun kelebihan-kelebihan yang banyak iaitu syirik, kerana kita mahu menjaga agama kita. Jadi amat bahaya jika kita berkahwin dengan golongan ini kerana kita berkemungkinan untuk terjebak dengan perbuatan ini. Kriteria yang ketujuh adalah mencari isteri dalam kalangan orang bertakwa. Berdasarkan surah Al-Furqan ayat ke-74, dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadi kami imam kepada orang-orang yang bertakwa." Maksud kepada ayat ini adalah golongan suami yang merupakan imam kepada keluarga mereka, iaitu kepada isteri, anak dan keturunan mereka, inginkan keturunan mereka bertakwa kepada Allah SWT. Ia juga serupa dengan hadis riwayat Tabrani dan Hakim yang mana Rasulullah SAW bersabda yang mafhumnya, barang siapa menikah maka ia telah melengkapi separuh dari agamanya dan hendaklah ia bertakwa pada Allah dan memelihara yang separuhnya lagi. Kriteria yang ke-8 dan ke-9 merupakan kriteria berdasarkan hadis. Yang ke-8, bernikah dengan perempuan yang penyayang. Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu Hibban, Rasulullah SAW bersabda, "Nikahi perempuan yang penyayang dan dapat mempunyai anak yang subur, kerana aku bangga dengan sebab banyaknya kalian di hadapan para nabi nanti pada hari kiamat." Yang ke-9, berkahwin dengan perempuan yang mempunyai agama yang utuh. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari 6123, Muslim 4175, wanita dikahwini kerana 4 hal: kerana hartanya, kerana keturunannya, kerana kecantikannya dan kerana agamanya. Maka hendaklah kamu pilih kerana agamanya, sebab kalau tidak demikian, nescaya kamu akan celaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wana Kamarina binti Husin. Seterusnya saya akan membentangkan tentang mencari jodoh melalui media sosial. Pada zaman era globalisasi ini, media sosial adalah satu tempat yang tidak asing untuk berkenalan, malahan boleh digunakan untuk mencari jodoh. Jika dahulu mencari jodoh biasanya dilakukan dengan berkenalan secara hadapan, namun sekarang tidak perlu lagi. Anda sudah boleh mencari jodoh dengan hanya menghadap komputer maupun smartphone. Syaratnya, anda mestilah mempunyai liputan internet yang meluas. Bukan itu sahaja, terdapat banyak aplikasi yang boleh digunakan untuk mencari jodoh, seperti Baitul Muslim. Seperti yang kita ketahui, sekarang telah berlakunya trend mencari jodoh dengan mempromosi diri di Twitter. Malahan, ramai pasangan telah dilahirkan hanya mengenali melalui Twitter sehingga ke jenjang pelamin. Laman sebegini merupakan satu usaha kepada mereka yang belum mempunyai jodoh. Seterusnya saya akan membentangkan tentang hukum melihat ajnabi di media sosial. Pada asalnya, hukum seseorang itu melihat perempuan atau lelaki yang ajnabi iaitu bukan mahram adalah diharamkan dengan tanpa tujuan dan keperluan. Ini seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, "Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang lelaki yang beriman supaya mereka menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka. Yang demikian itu suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang mereka kerjakan. Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka. Dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya." Surah An-Nur ayat 30 dan 31. Namun, di dalam hal yang lain, dibenarkan untuk melihat kepada ajnabi sekiranya
bertujuan untuk meminanginya. Ini seperti mana yang diceritakan daripada Abu Humaid Al-Sa'di radhiyallahu anhu, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, apabila seseorang daripada kamu ingin meminang seseorang perempuan, tidaklah salah melihatnya dahulu jika tujuan melihat itu untuk meminanginya walaupun tidak diketahui oleh perempuan itu. Riwayat Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atra Azhani binti Ahmad Rizal. Saya akan meneruskan perbincangan pada hari ini dengan menjelaskan kelebihan mencari pasangan dalam media sosial. Yang pertama, antara kelebihan mencari pasangan melalui platform media sosial ialah dapat membantu golongan yang kurang berkeyakinan diri untuk mencari pasangan. Tidak dinafikan bahawa wujud sesetengah individu yang sering berasa malu dan segan untuk mencari jodoh dan berjumpa mereka secara bersemuka. Apabila individu tersebut mencari pasangan secara atas talian, mereka akan dapat menyembunyikan kegugupan mereka berbanding jika bertemu secara berdepan buat kali pertama dengan calon pasangan mereka. Pertanyaan secara alam maya atau atas talian akan memberikan lebih kebebasan untuk mereka bertaaruf atau berkenalan dengan bakal pasangan mereka sehingga mereka selesa untuk berbual sesama sendiri. Mereka juga akan lebih mudah untuk berterus terang tentang ciri-ciri pasangan yang mereka inginkan tanpa perlu berselindung. Jika secara berdepan, soalan-soalan yang agak sensitif mungkin tidak akan ditanya kerana malu atau gugup serta bimbang soalan tersebut akan mengguris hati mana-mana pihak. Selain itu, mencari jodoh secara atas talian atau melalui platform media sosial juga akan membantu seseorang agar tidak perlu keluar rumah untuk mencari pasangan. Bagi sesetengah individu, mereka tidak gemar untuk keluar rumah terutamanya pada hujung minggu kerana bagi mereka hari tersebut merupakan hari untuk mereka berehat dan melapangkan fikiran. Mereka juga kebanyakannya tidak mahu bersesak atau tersekat dalam kesesakan jalan raya yang sering berlaku setiap hujung minggu. Media sosial membolehkan kita menambah kenalan dengan mudah tanpa perlu keluar atau menyertai apa-apa aktiviti seperti aktiviti sukarelawan misalnya untuk bertemu insan atau kenalan baharu. Situasi ini amat sesuai bagi mereka yang lebih memilih untuk berada di rumah berbanding keluar untuk mencari pasangan. Sebagai contoh, terdapat sesetengah individu yang hanya berkenalan dengan pasangan mereka melalui aplikasi media sosial Instagram dan kemudian mereka banyak berbual hanya melalui aplikasi WhatsApp sahaja tanpa mereka keluar untuk berjumpa secara bersemuka. Seterusnya, kelebihan mencari pasangan melalui media sosial adalah tidak mengganggu masa anda. Media sosial adalah sesuatu yang boleh diakses di mana-mana sahaja tanpa mengira tempat dan waktu. Ia sangat sesuai bagi mereka yang selalu mengejar masa dan sering sibuk bekerja. Kesibukan merupakan antara faktor bagi golongan lelaki dan wanita yang lambat bertemu jodoh kerana mereka terlalu fokus mengejar kerjaya dan cita-cita mereka. Dengan adanya medium alternatif ini, ia akan lebih memudahkan golongan ini untuk bertemu jodoh. Tambahan pula, telefon pintar pada masa kini boleh disambungkan dengan jaringan internet yang membolehkan mereka untuk mengakses laman media sosial mereka dengan sangat cepat dan mudah hanya menerusi telefon pintar mereka sahaja. Jika dibandingkan dengan situasi jika seseorang individu yang mencari pasangan dengan pergi ke pusat agensi mencari jodoh, mereka akan memperuntukkan masa yang agak lama untuk proses-proses tersebut
dan akan banyak membazir masa mereka. Justeru, pilihan mencari jodoh melalui platform media sosial merupakan satu cara mencari pasangan tanpa membazir masa anda. Selain itu, mencari pasangan di media sosial juga akan memberi anda pilihan yang banyak mengikut kriteria yang anda mahukan. Apabila anda masuk ke satu-satu laman web cari jodoh, anda akan melihat ramai calon daripada pelbagai peringkat umur yang seperti anda juga berdaftar untuk mencari jodoh, dan anda hanya perlu memilih daripada senarai calon yang ada yang menepati ciri-ciri yang anda mahukan. Jika seseorang itu tidak menepati ciri-ciri yang anda mahukan, maka anda hanya boleh memilih individu yang lain yang berkemungkinan lebih menghampiri kepada kriteria-kriteria yang anda mahukan. Apabila banyak pilihan, semestinya semakin besar peluang anda untuk mendapat pasangan seperti yang anda mahukan. Namun, pastikan anda kenal bakal pasangan anda sebaiknya sebelum anda melangkah ke tahap yang lebih serius seperti hubungan untuk bertunang dan berkahwin. Yang terakhir adalah dengan mencari pasangan melalui media sosial, seseorang tidak perlu takut untuk ditolak atau di-reject. Sesetengah individu terlalu takut jika ditolak atau tidak diterima oleh calon pasangan mereka. Hal tersebut merupakan penyumbang utama kepada peningkatan jumlah individu yang hidup sendiri pada hari ini tanpa pasangan mereka. Mereka menganggap bahawa apabila mereka ditolak atau di-reject, maruah mereka akan tercalar, dan kebiasaannya individu yang pernah ditolak untuk kali pertama tidak akan mencuba nasib mereka lagi untuk mencari jodoh. Namun, jika anda mencari jodoh melalui internet atau sebarang platform media sosial, anda tidak perlu takut jika mahu menolak atau bakal ditolak oleh bakal pasangan ta'aruf anda, kerana penolakan yang berlaku adalah biasa bagi pencari jodoh secara online ini. Semua calon yang mencari jodoh tidak bertemu secara berdepan buat kali pertama perkenalan, maka masing-masing tidak perlu terasa hati atau tersinggung jika anda juga ditolak oleh calon lain. Seterusnya adalah perkara yang perlu dilihat dalam memilih pasangan. Yang pertama ialah batas pergaulan. Allah tidak menghalang kita untuk berkasih sesama makhluk, khususnya demi membina keluarga bahagia. Namun begitu, agama kita menggariskan beberapa panduan yang perlu diikuti supaya mereka yang bercinta tidak terjebak dengan sebarang perbuatan yang mendatangkan kemurkaan Allah. Bukan itu sahaja, dalam kita bermesej melalui telefon pintar sekalipun, terdapat batas-batas yang perlu diambil kira. Sebagai contoh, haram jika kita berbual dengan orang yang berlainan jantina sekiranya perbualan itu mendatangkan syahwat. Cukuplah sekadar bertanya khabar dan sapa orang itu dengan sopan. Yang kedua ialah sifat masing-masing. Rasulullah SAW pernah bersabda, maksudnya, wanita itu dinikahi kerana 4 perkara. Kerana hartanya, kerana keturunannya, kerana kecantikannya dan kerana agamanya. Maka hendaklah kamu mengutamakan yang beragama. Nescaya kamu berbahagia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebelum melangkah lebih jauh dalam perkenalan, kenali dahulu sifat-sifat yang ada pada seseorang yang kita sukai. Mungkin kita tidak mampu mengenalinya dengan terperinci sewaktu berkenalan, tetapi sekurang-kurangnya kita sudah mencuba untuk mencari yang terbaik untuk diri kita. Perihal yang selebihnya itu kita sandarkan kepada Allah SWT. Jika calon pasangan kita itu sudah menunjukkan sifat yang buruk dari awal, maka hendaklah lebih baik untuk kita menamatkan hubungan tersebut.
Yang paling penting sekali ialah agama mestilah didahulukan supaya hubungan kita sentiasa diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga ialah niat. Niat yang tulus akan membawa kepada ikatan yang lebih bahagia. Jangan kita bercinta hanya kerana trend di Malaysia semata-mata. Biarlah hubungan yang bermula dengan ta'aruf disudahi dengan pernikahan yang sah. Jika kita bercinta hanya untuk suka-suka, maka hukumnya adalah haram. Rasulullah SAW pernah bersabda, maksudnya, sesungguhnya amalan itu tergantung kepada niatnya dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak baik untuk kita mempermainkan perasaan seseorang kerana hanya mengikuti orang lain untuk bercinta. Kita perlu mengikut haluan yang betul disertai dengan niat untuk membina keluarga yang bahagia kerana Allah Ta'ala. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang cara-cara memilih pasangan di media sosial mengikut kriteria beragama dalam perkahwinan. Pertama sekali adalah dengan cara mengenali calon pasangan secara mendalam, iaitu secara ta'aruf. Setelah anda mengenali seseorang di media sosial, jangan terus membuat keputusan yang penting secara terburu-buru selagi anda belum mengenali pasangan anda dengan lebih mendalam. Semasa berhubung di alam maya, jangan malu untuk bertanyakan soalan-soalan penting termasuk perkara yang agak sensitif jika perlu demi kebaikan kedua-dua belah pihak. Sebagai contoh, kenali latar belakang satu sama lain seperti pekerjaan atau pendapatan bulanan masing-masing maupun perancangan hidup pada masa hadapan. Hal ini penting agar mana-mana pihak tidak menyesal di kemudian hari. Semasa proses ta'aruf atau suai kenal ini berlaku, berilah maklumat yang benar dan bukan direka agar tidak memberi harapan palsu kepada mana-mana pihak. Bercakap jujur dan terima segala kebaikan dan keburukan yang diceritakan oleh pasangan. Jika anda telah mengetahui latar belakang calon pasangan dengan jelas dan boleh menerimanya, maka anda boleh meneruskan hubungan ini dengan berjumpa atau melihat secara berdepan antara satu sama lain. Seterusnya adalah proses melihat dan merisik. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka melainkan yang zahir padanya. Surah An-Nur ayat ke-31. Ayat tersebut jelas menunjukkan bahawa Islam membenarkan lelaki melihat wanita yang bakal dikahwininya itu pada had kawasan muka dan telapak tangannya sahaja. Kedua-dua bahagian tersebut merupakan kawasan zahir yang dibenarkan oleh syarak untuk dilihat oleh lelaki ajnabi. Apabila syarak memberi kebenaran terhadap sesuatu perkara, maka sudah pasti ia mengandungi hikmah yang dapat difikirkan oleh akal. Antara hikmahnya adalah wajah wanita itu memperlihatkan kecantikannya, sedangkan telapak tangannya pula memperlihatkan kesuburan badan dan kelembutannya. Mengenali calon pasangan semestinya tidak cukup hanya di alam maya sahaja. Apabila masing-masing sudah ada keserasian, jemput pasangan anda untuk datang ke rumah bersama dengan keluarganya untuk lebih mengenali keluarga satu sama lain. Perjumpaan bersama keluarga ini membolehkan anda untuk melihat dan lebih mengenali keluarga masing-masing agar dapat memastikan keluarga pasangan berasal daripada keturunan yang baik-baik dan beragama. Apabila lelaki itu sudah benar-benar tertarik dengan sifat-sifat baik yang dimiliki oleh wanita yang dilihatnya, sehingga timbul keinginan dalam diri untuk
mengahwininya, maka tibalah masa untuk merisik dengan lebih mendalam sama ada wanita tersebut sudah berpunya atau sebaliknya. Jika masih belum berpunya, maka lelaki tersebut dibenarkan untuk meminangnya. Selain itu, perjumpaan bersama keluarga yang dilaksanakan juga akan memberi peluang untuk mereka merancang ke peringkat seterusnya yang lebih serius seperti tarikh-tarikh untuk bertunang maupun berkahwin. Akhir sekali merupakan kesimpulan. Penggunaan laman media sosial merupakan satu alternatif untuk memudahkan lebih ramai orang mencari teman hidup mereka. Jodoh antara sama manusia merupakan perkara yang pasti kerana ia telah diaturkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak kiralah ia datang melalui dunia nyata atau dunia maya. Segelintir orang sahaja yang bertemu jodoh dan hidup bahagia dengan bantuan laman sosial, dan ada juga yang teraniaya serta tertipu setelah berkenalan di dalam laman sosial. Oleh itu, bagi pengguna laman sosial yang ingin mencari pasangan hidup melalui laman sosial, hendaklah mereka sentiasa patuhi hukum syarak dengan membataskan cara pergaulan dalam talian, ia terutama kepada pengguna lelaki dan perempuan yang dikhawatir pergaulan mereka di laman sosial dapat melanggar hukum syarak. Akhir sekali, orang yang ingin memilih pasangan melalui media sosial perlulah sentiasa berhati-hati supaya tidak ditipu oleh orang yang ingin mengambil kesempatan ke atas mereka, terutama sekali kepada pengguna yang baru bertemu dalam laman sosial. Oleh itu, sampai sini sahaja pembentangan kami pada hari ini. Terima kasih.